Waalaikumsalam kasih. Hari ni Kak Ros lambat sikit ya. Hari ni aku make up. Tak akan filter ya. Hari ni kita make up sendiri ya. Biasa kita pakai filter. Hari ni rajin sikit ya. Terima kasih. Kita nak ceritalah sikit-sikit. Okey, sebelum tu kita mulakan majlis kita dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita berlindung dari syaitan yang dia kejam. Okey. Tadi kita makan Nur bubur ayam ya. Nur bubur ayam. Sedap juga ya. Instant kasih ya. Waalaikumsalam Zaimah. Waalaikumsalam. Okey sahabat kita, malam ni tak ada filter. Tapi dia masih muka aku gerak-gerak juga. Hari ni Kak Ros rajin sikit ya. Selepas tadi kita telah menyelesaikan ya kita punya tuntutan untuk memberitahu rakyat ya bahawa Malaysia ni ada perlembagaan ya, ada undang-undang dasar yang patut dipatuhi dan dihormati oleh semua pihak ya. Macam tu. Waalaikumsalam. Yang masuk tu tap love apa-apalah. Malam ni Kak Ros tak nak lama. Kak Ros akan cakap macam sejam je. Sejam setengah macam tu je. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, yang puji Kak Ros, kita kembalikan pujian itu pada Allah. Tapi malam ni Kak Ros rajin sikit. Aku make up sikit. Ini make up yang betul ya. Masa rajin. Masa rajin. Biasa kau tengok muka aku macam mana. Macam tu lah sahabat-sahabat kita ya. Sometimes saya pun terpaksa guna filter juga kadang-kadang ya. Tapi malam ni tak adalah. Malam ni kita muka asli kita, make up rajin. Make up yang orang kata semangat sikit ya. Macam tu. Terima kasih Melati. Okey, inilah ada donation drive for AG's retirement halted. Heran ya. Attorney General lah, Ketua Peguam Negara ya. Dia ada donation drive lagi. Kena donate ya sebab dia orang nak retire. Jadi diberikan arahan ya. Diberikan arahan untuk diberhentikan. Sebab AG kata tak perlu pun kau buat donation drive semua ni. Tak perlu. Sebab dia nak retire doesn't mean you have to pergi minta donation ya sahabat-sahabat. Waalaikumsalam Romla semua. Angka Azizi waalaikumsalam. Cik Puan terima kasih Cik Puan kita. Kak Ros macam biasa, aku melanggar pantang korang, aku pantang jumpa air sejuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan sekadar air sejuk, Kak Ros letak dalam fridge, dalam freezer. Macam tu. By infak je. Ya sebab tu AG dia kata tak perlulah korang buat donation macam tu. So dia orang suruh nama AG chamber kita tu dah lupa dah pula. Okey. Ahmad Terudin. Terudin Saleh dia kata janganlah, tak perlu ya. Terima kasih ya yang bagi gift, yang bagi kotak candy semua, yang support Kak Ros. Okey, dia kata tak perlu ya sebab benda ni tidak perlu. Benda ni sebenarnya tidak ada keperluan untuk buat benda macam tu. Waalaikumsalam. Hari ni ya, donation dia kan. The message also say donation ya. Donation siap ada kelas-kelas ya sahabatku. Macam Kak Ros kata ya. Namely Turus 500. Jusa A 400. Jusa B 300. Jusa C 200 as well. L44 30, L41 20. Maksudnya siap-siap diiman ya. Ya. Setuju Cikgu Ayah. Ini yang suruh-suruh orang buat donation. Siap bagi-bagi. Donation ni seikhlasnya ya. Donation ni seikhlasnya ya. Bila ini Kak Ros ulas secara kasar ya. Sebab macam ni. Urusan perdagangan manusia kita ni biasanya banyak melibatkan warga Bangladesh. Kenapa ya? Kenapa? Kita mempunyai satu skop perhubungan yang positif negatif ya. Di mana yang tu nak cari kerja. Fauzia, Assalamualaikum Fauzia. Lepas tu yang ni nak cari pekerja. Tetapi in between tu mereka ada komplot-komplot yang sebenarnya ya
yang sebenarnya amat menjejaskan kita, di mana ranking pemerdagangan manusia ini menjadi buruk bagi pihak Malaysia. Kerana terima kasih Karen Tek, Abang Jamil, semua-semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam kepada yang memberi salam. Sebab benda ni kita kena fahamkan. Thank you Karen Tek. Kita kena fahamkan sebab inilah faktor-faktor menyebabkan, salah satu faktor yang menyebabkan kita punya penilaian ya bila kita nak buat ekspor sesuatu bahan. Thank you Zaima. Waalaikumsalam Fauzia. Aisyah. Waalaikumsalam. Apabila kita nak membuat pengeksportan satu-satu barang ya sahabat, dia sebenarnya menjadi satu titik penilai. Tetapi walau bagaimanapun ya, thank you Sherry. Walau bagaimanapun sahabat-sahabat kita ya, kita tidak faham ya, apakah dinamik ini tidak akan berubah. Sebab macam ni, hari tu pegawai yang terlibat dengan counter setting apa jadi? Tutup lah. Pegawai yang terlibat dengan counter setting hari tu apa jadi? Dipindahkan ya, dipindahkan. Tiada tindakan yang tegas ya sahabat. So benda-benda macam ni sebenarnya adalah satu benda yang akan menjejaskan kita at the end of the day. Demi menyelamatkan beberapa orang, kita punya severity tindakan tu tak ada. Benda ni semua akan dimasukkan dalam penilaian ya, pemerdagangan manusia. Itu aku ceramah ya, ceramah antarabangsa yang menyebabkan orang nak marah. Tapi lantaklah, kau nak marah itu urusan kau, tapi aku terpaksa cerita benda benar. Okey. 2 ahli perniagaan. Okey, yang cerita tadi ya, 2 ahli perniagaan yang terakhir dilihat di KL turut didakwa terlibat dalam penggubahan wang haram dan pemerasan pekerja asing. Macam tu je lah berita dia ya. Berita dia hebat betul ya. Macam tu berita dianya. Kecil je. Okey. Malaysia Bangladesh isu ya. Okey, kita mempunyai hubungan yang dah lama dengan Bangladesh ni ya. Saya nak check ya, how many Bangladeshi yang ada dekat Malaysia ya. Katanya. Kita kena check. Okey, kita kena check sahabat-sahabat kita. Salam. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum semua. Maaf ya. Waalaikumsalam juga. Maaf tadi tak jawab salam, yang tak beri salam tadi minta maaf ya. Waalaikumsalam Bibi Zurina, Mida. Okey. Sampai 10 Mac 2024 ya. Okey. Kita ada masalah-masalah yang berterusan ya. Tapi kita nak tahulah sekarang ni kita punya berapa. Okey, dia kata ya, semenjak rekrutmen dulu ya 2024, sebelum kes counter setting tu ada ya. Okey, 400,000 Bangladeshi ya went to Malaysia since reopening of the labour market. Maksudnya ingat tak, hari tu kan kita tutup, lepas tu kita buka balik. So itu saja 400,000 ya sahabat-sahabat. Ini tak ada. Sebab ini kita bercerita pasal ekstradisi ya. Ekstradisi orang yang terlibat dengan pemerdagangan manusia ya sahabat. Ini skop dia berbeza sikit. Bangsa lain nanti dulu ya sahabat-sahabat kita. Jadinya dia kata sekarang ni apa yang berlaku di Malaysia ini mengikut orang yang memperhatikan benda ni ya. Apa yang berlaku di Malaysia ni, orang Bangladesh datang ke sini dengan harapan untuk mendapat kerja. Tetapi beliau, maksudnya mereka-mereka yang datang ni ditindas, diperas dan macam-macam karenahnya. Okey. Lepas tu sahabat-sahabat kita ya, apa yang berlaku, benda-benda ini ya, minimum wage semua. Sebenarnya ramai orang Bangladesh ini dia dijanjikan dengan gaji-gaji yang besar ya.
Dia diiming-imingkan dengan janji gaji besar. Tetapi datang sini 1,500 ya. 1,500. Tetapi ya, ada juga yang tidak dibayar gaji. Waalaikumsalam Mama Utara. Terima kasih sebab hadir ya. Okey. So jadinya sekarang ya, banyak sangat ya benda-benda yang tidak benar berlaku di Malaysia, antara yang diuruskan antara orang Malaysia dengan Bangladesh. Maksudnya kerjasama tu bersatu padu. Bersatu padu antara negara untuk menganiaya bangsa sendiri. Yang Malaysia menganiaya keselamatan negara, yang Bangladesh menganiaya bangsa mereka sendiri. Bukan mencari asinan abadi, tidak ya. Bukan dibawa oleh ejen gelap ya. Dia ada ejen berdaftar, mana boleh. Kalau you faham ya, Bangladeshi dia ada ejen-ejen yang berdaftar. Dia orang tak boleh dapat visa sekiranya mereka tidak pergi kepada ejen yang berdaftar. Thank you Dejo. Macam tu. So sekarang ni apa yang berlaku benda ini, kalau you tengok Andy J Hall ya, memang banyak benda yang berlaku. So exploitation ni ya, exploitation terhadap orang Bangladesh pun tinggi. Sebenarnya orang Malaysia ni kadang-kadang ya, yang ada kabel lah, yang ada kabel, yang ada network ya, mereka ni sangat suka untuk memperdagangkan orang, memeras orang dan menyusahkan negara dan merendahkan rating kita ya. Orang-orang Malaysia yang buat kerja jahat macam ni, apa hukuman dia sahabat-sahabat? Kena sebat. Tangkap dan sebat. Peminta ya, kita tahu that is a basic economy. Basic economy sahabat-sahabatku. Tetapi basic kemanusiaannya mana? Bismillah. Gambar sekolah. Ya. Sebab ahli politik ni, dia bukan lawmaker ya. Ahli politik sekarang adalah kebanyakan ya, terdiri daripada orang yang tidak ada banyak pengetahuan ya. Basically mereka hanya expert dalam bidang politik. Cakap-cakap, sembang-sembang, bagi janji, bagi gitu, bagi gini ya. Lepas tu tak tahu bagaimana nak buatkan bendanya. Kita dengar ya. Sebab itulah benda-benda ni berlaku ya. Malaysia punya label perdagangan manusia, kita tengok ranking ya, sama-sama ya sahabat. Waalaikumsalam, waalaikumsalam semua. Ranking Malaysia human trafficking Malaysia. Okey, pada 25 Jun ya. 25 Jun katanya, okey Kak Ru baca ya. Malaysia have been upgraded to tier 2. Dia telah dinaikkan kepada tier 2 ya. Trafficking in person, TIP. Okey, ini US punya report ya. Macam tu. What is country tier 1? Human trafficking, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bahrain, Belgium, Chile. Kita tengok ya. Bagus juga kita tahu benda-benda macam ni, supaya kita tahu apa yang berlaku dengan negara kita. Dan kita pun janganlah jadi sebahagian daripada mereka yang terlibat dengan perdagangan manusia ya. Okey, mari kita tengok ni. Human trafficking ranking dia ni. Country reports. Kita kena tengok country reports ya. Find country, Malaysia. Sebab elok kita check supaya kita tahu. Kalau tidak, kita tak tahu. Ini tak boleh. Dia ada problem ya. Dia ada problem dengan dia punya SSL. Maka iPhone tak benarkan kita masuk. Tak apalah, kita tengok embassy, US embassy sahajalah. Lagi senang ya. Kita masuk US embassy ya. Waalaikumsalam semua ya. Waalaikumsalam.
Okey, dia kata ya, kenapa ya? Okey, dia kata ya, ini Kak Ros baca apa yang my US Embassy Government kata ya, bukan Kak Ros. Kak Ros mengada-ngada menceritakan sendiri ya. Okay, the government of Malaysia does not fully meet the requirement of the minimum standard. Maksudnya kerajaan Malaysia ni tidak memenuhi minimum standard ya untuk menghapuskan pemerdagangan manusia, tetapi kita juga membuat significant effort. Maksudnya langkah-langkah yang agak berkesan ya. Amir Poket, Waalaikumsalam. Tetapi langkah berkesan itu tidak dapat mengatasi ya kekurangan kita ya, di mana kita tidak ada macam comprehensive plan bagaimana kita nak hentikan pemerdagangan manusia ni. Okey, dia increase lah. Dulu kita buruk, sekarang dia berkurangan. Okey, those effortnya termasuklah ya, effort yang kita buat ya. Thank you Amir. Usaha yang kita buat ya untuk mengurangkan masalah pemerdagangan manusia ni ya, termasuklah ya penyiasatan, conviction sangat penting. Sebelum kita pergi jauh lagi ya sahabat-sahabat, sebab itu kita kata tidak ada guna penyiasatan sekiranya tidak ada conviction, tidak ada pensabitan. Pensabitan maksudnya kau kena siasat-siasat, lepas tu kau disabitkan kesalahan. Kalau tak ada sabitkan kesalahan, tak ada guna juga sahabat-sahabat kita ya. Siasat buat apa? Menghabiskan duit. Habiskan 300 juta. Bismillah. Siasat-siasat tukar unit. Okey, pergi pindah situ, pergi pindah sini ya. Rosli Osman, thank you ya. Kita yang report, kita yang kena tangkap. Kita yang kena, bukan first, kita yang kena soal siasat. Kita pula yang jadi macam bahan ya. Lepas tu macam-macam pula ditanya. Kita kena serah phone, kita senang serah itu ya. Lepas tu kita pula ditangkap. Masalah dunia, betul ya. Tetapi ya, government convicted significantly. Lepas tu dia kata kita dah membuat pensabitan ke atas mereka yang membuat pemerdagangan manusia. Agak signifikan lah, agak banyak juga. Kadang-kadang kadang-kadang sektor yang banyak terlibat dengan pemerdagangan manusia ni sahabat-sahabat kita adalah sektor kelapa sawit, disposable glove, maksudnya sarung tangan. Lepas tu apa lagi? Dua sektor tu, sebab dua sektor tu memang kena lah ya. Lepas tu dia bagi prioritize rekomendasi. Apa rekomendasi yang perlu dibuat ya? Increase lah ya effort to investigate. Dia kata tingkatkanlah usaha investigate, dapatkanlah pensabitan. Lepas tu provide trauma informed victim. Kena buatlah center ya. Sebab kadang-kadang orang memang ada orang yang tak bersalah ya. Ingat tak sahabat kita, bagaimana orang Bangladeshi memperdagangkan manusia, warga Vietnam. Hari tu 5 perempuan Vietnam kan. Macam itulah. So maksudnya Malaysia pun kena ada mekanisme ya. Macam tu. Tak boleh ni, takut hilang makeup ya. Hilang makeup, nanti korang terkejut pula tengok ya kalau tak ada makeup ni. Okey, lepas tu banyaklah dia punya recommend. Lepas tu dia kata pendakwaan tu ya, pendakwaan tu perlu berlaku ya. Lepas tu dia punya fine tu agak kecil lah ya. Macam lebih kurang 21,000 saja. Macam tu. 21,000 euro lah, US dollar lah. Waalaikumsalam. So dia panjang ni. Kalau aku baca korang ngantuk tidur sini. Korang kata Kak Ros, kita ni nak jadi pegawai anti pemerdagangan ke apalah. So banyak-banyak bendanya. So sekarangnya prevention kena buat, protection kena buat. Tapi masalah kita nak prevent apa? Kita corrupted to the core. Corrupted to the core kita ni sahabat-sahabat kita.
So itulah masalahnya ke sekarang ya. Lepas tu apa berlaku? Sebut-sebut macam ni, teringat pula satu abang lelaki ya, warga, tak tahu warga mana, sama ada Myanmar atau Bangladeshi atau mana, saya tak tahulah dokumen, sebab dia kata ada UNHCR dokumen semua-semua ya. Sebenarnya itulah salah satu masalah-masalahnya ya, sebab dia orang datang, kita sendiri perangai tak betul, bagaimana kita nak menangkap orang dan nak mengeluarkan orang daripada negara. That's why kita ni sistemik, kita ada problem, sejenis lapar rasuah segala-galanya ya. Bila orang yang lapar rasuah, Waalaikumsalam Doti. Bismillah. Sorry ya, hari ni rasa dahaga ya. Sangat-sangat dahaga. Okey, itulah kerja yang berlaku di Malaysia ya. Kita ni macam biasalah ya. Hari tu kita tengok ya, FGV dengan US tu dia dah settle ke? FGV Human Okey, independent mananya? Tak settle lagi ke? Sekejap ya, Kak Ru tengok ni tak settle lagi ke? Fully commits to leave US import. Okey, dia dah buat benda tu. Dah leave ke? Belum. Belum lagi lah tu ya. Tak apalah ya. Biasalah ya, orang-orang hebat ni ya. Macam ni, orang hebat ni dia tak perlukan apa-apa ya. Macam tu. Sebab kita, masalah kita dah lama ya. Kita masalah lama tak selesai-selesai lagi. So kita dengan border tu belum settle lah tu, sahabat kita. Jadi kita sabar je lah tengok. Itulah lapar rasuah betul. Aku memang tak suka ya orang-orang yang lapar rasuah ni. Sebab kita kalau nak kaya pun kita boleh makan sepinggan je nasi ya. Walaupun kita nak makan nasi emas, kita tak boleh makan emas ya. Macam tu. Okay. Individu terkait dengan pemerdagangan orang tu, report dia, news dia ciput ya. Jadi kita baca sekadar-kadarnya je lah. Apa yang dia beri. Aduh, JP Morgan ni dia macam-macam ya. Dia kata ya, JP Morgan Chase, Jamie Dimon ya, has introduced a sketching attack on several major US financial institution ya. Ini memang gangster paradise punya di seorang ya. Aku pun tak faham dia. Dia memang love-hate relationship dengan everyone ya. Dia buat apa ni, attack, serangan ya. Membangkang. Dia ni jiwa pembangkang ya ke atas US financial regulator ya. Sebab inisiatif yang dibuat tu katanya sangat harmful dan ineffective. Lepas tu dia kata it's time to fight back. JP Morgan. JP Morgan, dia punya CEO Jamie Dimon ni, aku tak tahulah. Semenjak je dia sekarang, dulu dia adalah salah seorang yang suruh orang sudah berhenti, anak muda kembali mula membaca untuk menggerakkan otak ya. Temasek tak ada. Temasek tak boleh nak buat apa, Mak Lampir. Temasek dia terpaksa. Kan kita hari tu awal-awal lagi, sebelum korang bising-bising tu, kita dah dapat internet information ya. Dia orang mesti akan kurangkan pegangannya. Dia orang pun tak mahu pening kepala. Macam tu. Cuma sekarang dia orang kena fikirlah, nak award tu ke nak IPO. Fikir. Many banks ya. Back to the wanginya Kak Ros. Terima kasih. Okey, macam ni ya sahabat-sahabat kita. Jamie Dimon ni, the gangster ni, dia is so mafioso lah kita panggil ya. This guy. Many banks are afraid to fight with their regulators because they would just become and punish you more. Dia kata sekarang ni, okey, ada orang beli barang daripada Kak Ros. Thank you. Mausin, terima kasih. Waalaikumsalam Zina. Okey, macam ni.
JP Morgan ni, dia punya CEO ni, dia tak makan samat. Dan dia tidak takut. Kenapa dia tidak takut? Sebab bagaimana mereka nak menghidupkan perang di Ukraine? Dia punya entiti yang memberi sumber keuangan. Bagaimana mereka nak redevelop semua tu? Semuanya daripada BlackRock and JP Morgan. So, kalau macam tu sahabat-sahabat kita, jadinya tak boleh lah. Dia kata je apa dia nak kata. Dan dia tidak takut ya dengan apa yang akan berlaku. Dengan apa yang akan berlaku. Ini I suka dengan perangai orang CEO di MNC ya. CEO MNC ni, dia orang punya keberanian ya. Maksudnya dia decide on something, dia decide on something. Dia orang tak ada macam nak dengar cakap ahli politik ke, regulator ke, tak ada. Dia lawan. Lawan tetap lawan. Ini baru betul king of the money. Dia king of the money dan dia pun, dia jenis macam dia tak boleh tolerate nonsense. Saya tahu orang macam ni ya. Sebab bila orang semua duk sibuk-sibuk gitu gini, dia kata aku malas serabut, aku pergi Afrika, aku nak buat bisnes sana dekat berkembang. So that's why dia sangat yakin ya. Saya rasa ya, terima kasih Kartini. Waalaikumsalam Kartini. Okey, dia sangat yakin ya. Kenapa dia berani bersuara macam tu? Ingat tak lawatan dia dari Oktober hingga November? Oktober lah, 1 bulan Oktober sampai November ya. Dia dah balik dah. Dia pergi dekat sana. You ingat dia pergi jalan-jalan? Tak ada. He must be getting something over there. Dan dia sedang memperkukuhkan kedudukan dia. Abang, terima kasih Abang Pejal. Sebab Abang Pejal ini adalah master taekwondo ya. Taekwondo kan. Macam tu. Terima kasih ya Abang Pejal. Nanti Kak Ros pun nak pergilah belajar juga taekwondo. Aku pergi nak belajar Muay Thai. Aku belajar kejap. Lepas tu aku pula yang jadi pendukung Muay Thai. Okey, macam ni sahabat-sahabat kita. So, kita kena faham ya, the nature. Bagaimana you nak jadi leader. That's why I nak orang ni biar ada spine macam JP Morgan punya CEO ya. Dia punya visi, orang tak boleh baca. Apa dia buat, orang tak boleh baca. Dan dia ada ketegasan dia. Macam kita, dengan budak bawah umur pun kita kalah. Ya? Maksudnya dengan toddler pun kita boleh kalah. Tengok. Okey, sebab hari ni kan adalah orang kata nak buat siasatan diraja lah apa untuk Fashion Valet semua tu kan. No, actually for Fashion Valet tak perlu. Kalau kau nak minta maaf ya, saya agree untuk tidak bersetuju dengan cadangan itu ya. Sebab kalau you nak minta Suruhan Diraja ya, Suruhanjaya Diraja ya. Jadi Diatronic kau kena check juga. Lepas tu Axiata pun kau kena check juga sebab itu investment besar. Fashion Valet ni walaupun investment macam tu, tapi tak perlu. Kau tak perlu menghabiskan duit negara lagi. Buat forensic accounting saja kita akan tahulah apa berlaku. Kalau korang tak ada pakar, kita suruh si Papa Ricano tu. Mana Papa Ricano? Terima kasih Brother Yop. Salam sahabat, terima kasih. Malam ni tak pakai filter, malam ni pakai makeup sendiri. Macam tu. Okay, so basically kita ni jangan merapu sangat. Corner ekstrim. Sepatutnya company yang tak pernah untung-untung macam tu kita dah tahu. Tapi kita jangan membebankan dengan masalah-masalah sebab kita nak nampak bijak. No. You tahu tak RCI tu akan makan duit rakyat lagi, akan menggunakan kos-kos tertentu. Hi my friend Moti, hi. Warga asing dapat kencana KWSP. Tak apalah, KWSP tu kau embargokan sajalah sebagai diorang punya duit simpanan. Sekiranya mereka masuk hospital tak bayar beratus juta, rakyat Malaysia nak tanggung ya. Macam tu. Aku sebenarnya untuk macam ni sebab warga asing dekat Malaysia ni banyak hutang dengan Malaysia ya, dengan hospital kerajaan. Jadi kalau KWSP tu kalau dia nak balik, check dulu. Kalau ada hutang dengan hospital, tolak semua baru bagi. It's very simple. Benda tak payah kau nak bandingkan dengan Singapore. Sebab Singapore, the system is very different.
kita, bukan semua benda kita nak kena banding dengan Singapura. Aduh, ya Allah, aku kata kepala ya. Orang ni kadang-kadang dia tak reti. Pekerja warga asing dekat Singapura, kau ingat ada ke yang pendatang haram? Buat salah sikit terus kena deport ya. Kita ni ramai yang tak ada dokumen apa-apa. So bila Malaysia melakukan pemutihan, ada Singapura buat pemutihan? Tak ada kan? So bila kita nak buat pemutihan nanti, nama benar, nama asal dia ada. Lepas tu tengok sekiranya mereka ada bil dengan kerajaan, entiti kerajaan, ada compound, ada apa-apa. So tolaklah dekat situ. Saya tak tahu Singapura, saya malah komen, tapi Singapura tak ada ya. Walaupun dia Alibaba ke apa, dia tak ada. Dia tak ada masalah yang membebankan negara dia ya. That's the thing. Negara besar kuku aja kita nak bandingkan. Sistem yang sesuai untuk dia lain. Ada benda kita boleh ikut Singapura, ada benda kita tak boleh ikut. Okay? Kita sempadan bocor merata-rata. Ya, tak perlu. Kita ada ukuran kita sendiri. Ada ke pekerja asing berhutang dengan kerajaan Singapura, Kementerian Kesihatan mereka? Tak ada kan? Kita je ada. Apalah. Okay, Yi Tel Pua. Pua Cukang. Tony Pua lah ya. Fashion Wallet Day has display red flags from the start. Memang pun Yi cakap macam tu, memang betul pun. Alah, Parliament drag into the mud slander. DAP call for apology. Alah, betul ke tidak? Kalau benda tu berlaku, berlakulah. Kalau benda tu tak berlaku, tak berlaku. Aduh, korang ni. Ya Allah, ya Allah. Pak Suawang aku ya. Pak Suawang aku memang macam tu. Hari tu dia punya sama menyaman dengan Datuk Seri Anwar tu macam mana? Settle dah ke? Okay, Kak Ron nak ucapkan tahniah ya. Kak Ron nak ucapkan tahniah kepada negeri Johor ya. Korang akan dapat 4,000 hingga 5,000 ya starting salary ya. Alhamdulillah. Macam tu. Ya Allah. Benda-benda yang tak penting. Cari min petroleum, 5-year contract from Shell. US solar tarif can stop Chinese firm. Amir Hamzah, Malaysia to attract family office with asset 500 million. Ini kita nak baca lah ya. Ni kalau kau keluarga jutawan, kau akan ada family office ya. Kalau aset ada 500 million, maka korang bolehlah pergi jumpa dekat sana ya. Karen tak, thank you. Potato Shop, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi bolehlah pergi Forest City ya. Pergi Forest City sebab dekat sana ya. Dekat sana Forest City adalah hub untuk family office, golongan maha kaya. Kalau you orang nak tahu golongan maha kaya, mereka lah golongan maha kaya. Ya, sebab tu saya ucapkan tahniah ya kepada orang Johor ya. Tahniah atas gaji yang bagus begitu. Komen tentang dunia penyiaran Malaysia ni dah kena lelong. Dunia penyiaran Malaysia. Macam ni. Nak komen tu I kena baca dulu ya. I kena baca dulu sebab kita macam ni. Kita tak boleh spekulate lah sebab apa ni, Majlis Media Malaysia sudah lulus ke belum? Yang tanya tu. Majlis Media Malaysia round undang-undang sudah lulus belum? Burah, waalaikumsalam. Majlis Media Malaysia sudah lulus ke belum? Wan tak boleh jawab. Sebab tu kita kata kita tak boleh komen kalau benda kita tak boleh komen sebab Wan sendiri tak tahu ya. Majlis Media Malaysia sudah lulus ke belum? Okey, NBI, kita cerita pasal pemerdagangan semua-semualah benda-benda yang terkait dengan berita terkini ya. Pemerdagangan manusia, rating-rating yang berlaku, and then CEO Jamie Dimon, semua-semualah benda-benda yang penting-penting aja. Macam tu. Sebab tu sahabat, saya sebenarnya bila orang tanya, suruh saya komen something, saya akan tanya fundamental soalan dulu.
Jadi dari situ saya faham ya. Dari situ sebenarnya Majlis Media Malaysia belum lagi diluluskan. Dan kita tak boleh kata Malaysia sudah, media kita sudah kena lelong. Bukan macam tu. Dia kena tunggu dulu undang-undang dan tindakan. Lepas tu baru kita komen. Macam tu Idris. Waalaikumsalam ya. Jangan marah ya Mr. Wan. Sebab saya macam ni. Komen sebenarnya saya tak ikut apa yang korang nak Kak Ros cerita. Kak Ros cerita apa yang sesuai dan wajar ya. Bukan Kak Ros nak jadi kuku besi, tetapi supaya pemikiran kita tidak dilencongkan ya. Supaya kita bercakap mengikut fakta-fakta seperti apa yang Kak Ros cakap petang tadi ya. Okey, terima kasih. Sebab kita kena tunggu apa yang berlaku dengan Majlis Media Malaysia dulu. Kalau diluluskan, dari situ kita tahu macam mana nak komen. Kalau tidak, kita tak boleh komen. Sebab diorang ni, kita komen A, nanti dia kata B, C, D ya. Memang macam tu. Fitrah mereka. Okey, kita tengok berita awal ni lah ya, apa berlaku. Ini sahabat-sahabat kita, ini tight ya, Kamala dengan Trump ya. Macam tu katanya kalau mengenang dekat Michigan ya, Trump akan ke White House again. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Kita baca ya. Alhamdulillah. Hasil dari teguran aku ya. Sebab tu aku kata dekat dalam grup kita ni ada orang. Hasil dari teguran kita, sekarang dah tak ada Anwar dah ya. Even Astro pun PM Anwar. Ya, ini baru betul. Kau gerti sikit. Walaupun kau tak suka ke apa, hormatlah sikit. Dia mewakili negara. Nanti korang pun heran ya, Kak Ros ni orang siapa? Tak ada. Kita ikut manners ya. Setiap tindak tanduk kita, walau kita tak setuju, kita ada protokol kita ya. Ini tengok ya, apa dia tulis. Apa pula dia bagi advertisement suruh kawan tengok. Okey, mari Kak Ros tunjuk ya. PM Anwar. Ini baru betul. Terima kasih ya yang hantar hat semua-semua tu ya. Terima kasih. Okey, PM Anwar sifatkan Malaysia China sebagai sahabat yang hebat. Okey. Terima kasih Hashimi. Okey, terima kasih semua ya sahabat-sahabat yang mendukung Kak Ros ya. Sebab kadang-kadang ya, walaupun Kak Ros punya komen tu mungkin mencederakan hati anda, tapi percayalah Kak Ros hanya komen dengan benda yang kebenaran saja, supaya kita, walaupun kita tak suka dekat Datuk Seri Anwar, kita jangan panggil dia Anwar macam tu. Tak boleh. Tak boleh. Kita tahulah beza ya, beza dia. Okey. Aduh, ini lawatan ni. Bismillah. Okey. Bahasa menunjukkan bangsa. Betul. Betul. Waalaikumsalam Siti Aida. Okey, terima kasih ya sebab join. Okey, macam ni ya. PM Anwar sifatkan Malaysia China sebagai sahabat yang hebat. Dulu Datuk Isyamuddin kata abang besar ya. Ke macam mana ya? Kamala perang huru-hara tak ada. Kamala internationalist ya. Dan Trump ini dia nak kata dia jenis yang nak, dia dah tahu. I don't know him now, and saya memang tak tahu dia sekarang macam mana. Jadi saya menyokong Kamala lah ya. Lagipun orang kata Kak Ros kan adik Kamala Harris. Tak apalah. Okey, tak apa. Kita doakan yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih Saidul. Okey, jadinya dia Datuk Seri Anwar ya mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya Li Xiang ya di The Grand Hall dekat Beijing ya, dekat Shanghai. Okey. So sebenarnya sahabat-sahabat kita, kita bangga ya Malaysia menghadapi mempunyai hubungan diplomatik yang bagus dengan China ya. Kerjasama ekonomi semua, sebab kita pun kena ingat bila ASEAN ditubuhkan, rakan dagangan pertama kita bukan Amerika, bukan negara barat, is China. Okey. Tetapi thank you Al-Fatih sebab join kita.
rakan dagangan pertama kita adalah China. Tetapi walau bagaimanapun ya, Malaysia tidak boleh meletakkan kebergantungannya kepada negara China. Manuk kolok, terima kasih ya. Tidak boleh meletakkan kebergantungan kepada negara China sebab kita telah lihat apa yang China buat di negara-negara tertentu. Macam tu. Itulah sahabat-sahabat kita. Kak Arus ni jangan cakap saja ya. Bukan Kak Arus bererti Kak Arus pro Amerika ke, pro Europe ke, pro China ke. Tidak. Salah MBO. Okey. Lepas tu dia kata ya, pertemuan dan inisiatif baru ya, dijangka pertemuan ini akan memperkukuhkan hubungan dua hala dan meneroka bidang baharu yang menguntungkan. Lepas tu sahabat-sahabat kita ingat tak apa yang Datuk Seri Anwar cakap ya pada Blinken? Dia kata Malaysia adalah negara berdaulat. You don't tell me what we supposed to do. Macam tu sahabat-sahabat. NBIV 88 ni dia tulis apa ya? Sorry ya sahabat, aku tak baca juga ya. Tak apa, harapkan kasih lah, tolong ya. Kasih tolong ya. Mak Lampir tu dia nyerang-nyerang orang. Macam ni sahabat-sahabat ya. Dekat sini tak payah nak provoke, tak payah nak apa-apa ya. Tak payah. Kita bukan nak kata apalah ya. Jadi memang kita macam tu. Cumanya kita nak berhati-hatilah. Betul, kita kerjasama dari segi TVET, dari segi macam ni, macam tu sahabat. Dari segi vocational, persefahaman ketenteraan. Okey. Serta kerjasama melindungi sempadan dua-dua negara. Macam tu. Ini bukan Kak Ru kata. Ini apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim bercakap. Nanti dulu ya. China kuasai Turki. Mana ada. Turki, you tak kenal negara mereka sebenarnya macam apa. Sebab you kena kenal who is the Mr. Erdogan dulu ya. Baru kita boleh nilaikan apa yang berlaku dengan Turki. Ya, berbaik tak salah. Tapi berhati-hati dan jangan sampai kita bergantung 100% kepada mereka. Macam tu sahabat-sahabat. Okey. Pertemuan mereka ya, Datuk Seri Anwar dan Mr. Lee Xiang ya. Lee Xiang dalam masa 30 minit ya, mereka berbincang-bincang. Ya, lembut now. Ya, kerjasama ketenteraan. Sebab ketenteraan ini adalah benda yang bersifat seperti sutera ya. Salah perhitungan. Salah perhitungan. Sutera hancur ya. Waalaikumsalam kepada yang memberi salam dan assalamualaikum ya. Tim doa, terima kasih ya. Okey. Lepas tu dia kata ya, Datuk Seri juga memberitahu kepada Mr. Lee Xiang ya, yang bahawa ya, lawatan bulan Jun hari itu adalah signifikan. Orang Melayu berbudi bahasa tapi bukanlah bermaksud tergadai body ya. Next US. Oh no. IPAC memang sudah menguasai kesemua kandidat. IPAC controlling the America. Dua-dua pihak ya. Kita lobby dua-dua pihak ya. Macam tu. Salah perhitungannya. Perhitungan nampaknya kena cuci tangan ya. Okey. Tajuk kita ni tak ada tajuk. Sebenarnya sahabat-sahabat grup kita ni tak ada tajuk. Kita hanya berkongsi maklumat, ulasan, benda-benda yang terkini dan terkait dengan kronologi apa yang berlaku. Terima kasih. Rawiyah. Waalaikumsalam. Sebab macam ni sahabat, Kak Ros tak fix pada tajuk. Sebab tajuk ni lebih kepada macam kita nak cakap benda tu over and over. Tak perlu ulang-ulang. Mengulas berita dunia dan mengulas kronologi. Kenapa juga benda-benda berlaku ya. Macam tu. So, bagi kita ya,
Lepas sebelum lupa ya, Datuk Seri Anwar juga dalam masa yang sama menyaksikan pertukaran dokumen antara Kementerian Pelaburan Perdagangan Industri MITI dan Kerajaan China berkaitan inisiatif Belt and Road. BRI lah ya. Serta memorandum persefahaman MOU antara Pertubuhan Berita Nasional Malaysia dan China Media Corp. Ini yang Cik Wan tu tadi cakap. Tapi itu MOU. MOU ni bukannya legally binding. Sebab berita ini bebas. Sebab tu kita tak boleh komen apa-apa sehingga kita dapat Majlis Media Malaysia. Kita nak tengok bagaimana undang-undang itu akan dibentangkan. Okey. Lepas tu dia cerita yang last kali ya. Perdana Menteri kini dalam rangka lawatan kerja ketiga. Maksudnya sudah 3 kali Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China. Berita-berita tanah Melayu ya, supaya rakyat sedar. Sebab China ni ya, China ni dia bagus sehinggalah kita terpaksa bergantung kepada mereka. Itu sahaja. KPM cakap ya, Kementerian Pertahanan tiada kompromi siasatan telus. Macam ni ya, sekiranya orang terlibat dengan budaya membuli, mereka tidak boleh dibenarkan untuk memegang senjata untuk dapat jawatan sebagai penguatkuasa, kerana orang macam ni memang fitrahnya jahat. Waalaikumsalam Kak Maria. Fitrahnya jahat. Sahabat-sahabat kita ya, kaitkan dengan GISB, ini saya boleh komen ya. Ini saya boleh komen sebab ini tidak termasuk dalam teritori yang terkait dengan tugas saya dengan mereka ya. It's not lawyer client relationship lah ya. Terkait dengan GISB, Mufti Perlis saman pemilik akaun Facebook. Waalaikumsalam. Kita semua jangan sebut pak kereta, benang pun dari China, underwear you pakai pun dari China. Kita buat apa? Kita banyak benda. Kita dah mula bergurau striker. Itulah macam ni. Bagi Kak harus bergurau dengan mereka ya. Kau nak tahu? Ini jahat punya. Ini memang orang jahat. Ini bukan orang baik ya. Orang jahat macam ni, I'm sorry to say, walaupun mereka muda, sebab kejahatan manusia ni, sebab saya nampak ya, orang kalau dari kecil lagi jahat ya, suka membuli orang, sampai besar pun dia tetap jahat. That's it. Dia tak akan berubah. Very difficult untuk berubah ya, sebab saya jarang nampak orang berubah, melainkan sesuatu yang teruk berlaku dalam kehidupan mereka. Mufti Perlis ya, Datuk Muhammad Asri Zainal Abidin memfailkan saman terhadap seorang pemilik Facebook ya, atas dakwaan menerbitkan beberapa pernyataan fitnah yang mengaitkan beliau dengan GISB. Sorry ya, saya yawn. Tadi saya makan ubat allergy. Tadi ubat yang tu saya tak ada, saya just cakau mana ada je ya. Dia kata macam ni ya. Kita tak tahulah Kak Ros, sebab Kak Ros tak ada Facebook ya. Anak bapak kata Kak Ros tak ada Facebook ya. Yang bagi salam, waalaikumsalam. Kak Ros tak ada Facebook. Kak Ros tak tahu apa yang dia cakap ya. Tapi kalau akan kata ya, Muhammad Asri ya, Ustaz Muhammad Asri menuntut ya, dia menuntut ganti rugi sebanyak 10 juta dan permohonan maaf secara terbuka daripada defendant melalui pelbagai media. Muhammad Asri meminta mahkamah juga agar semua pernyataan fitnah itu dipadamkan, dilarang penerbitan lanjut di sosial media. Sebut rumah biru. Baik Kak Maria. Jadinya Muhammad Nawawi ya, orang yang memfitnah tu, nama dia Muhammad Nawawi ya. Kak Ros sorry tak tahu, memang Kak Ros tak dapat akses ya.
Kak Ros permanently banned by Mark Zuckerberg. Aku kalau gaduh, aku gaduh sebab hati. Aku tak peduli punya. Okey, lepas tu dia kata membenarkan perkara khurafat lah, apalah ya. Sebenarnya sahabat-sahabat, saya tidak faham ya. Tidak faham. Apakah mudah bagi kita untuk melucurkan kata-kata ya. Fauzia, terima kasih Fauzia. Waalaikumsalam semua. Waalaikumsalam. Apakah mudah bagi kita untuk meluncurkan kata-kata fitnah ya? Sangat pelik. Sangat pelik ya. Bila bercakap mengikut kesedapan rasa ya, mungkin untuk mencari follower, untuk mencari like, untuk mencari pengaruh. Tetapi itu sebenarnya adalah perkara yang sangat keji ya. Sangat-sangat keji. Nak fitnah lagi, nak fitnah orang pun, orang yang beragama juga ya. Okey, rang undang-undang tahanan rumah KDN bagi penjelasan ya hari Khamis ini. Dah jadi makanan sekarang. Alhamdulillah 100k. Terima kasih ya. Sebenarnya sahabat, hari tu ada orang cuba hubungi saya ya, dekat TikTok ni ya, dia DM. Lepas tu tak tahu macam mana DM tu terlepas. Dia kata, oh ada orang menggunakan gambar saya dengan tidak senonoh dekat Telegram. Lepas tu dia bagilah suruh saya follow. Saya kata sorry, saya tak ada Telegram ya. Lepas tu sekarang zaman AI, kok macam-macam orang boleh buat. Kalau kita nak melenting-melenting, cuma kita doakan kepada mereka yang melakukan kejahatan dengan berniat untuk menjatuhkan maruah Kak Ros, mengaibkan Kak Ros. Kak Ros doa Tuhan bagi hidayah. Tapi kalau kau tak nak terima hidayah tu, Kak Ros doakan 7 keturunan kau akan menimpa bala ya. Macam tu. Sebab bagi Kak Ros very simple. Very simple. You buat apa, satu pertama saya doakan you dapat hidayah, you berhenti daripada buat benda tu. Tapi kalau kau teruskan, aku sumpah kau dan keturunan kau, 7 keturunan kau akan menderita punya. I don't joke with this kind of thing ya. Sebab bagi saya benda-benda ni memfitnah orang menggunakan teknologi. Sebab tu saya heran sampai sekarang ni kerajaan ni kenapa masih lagi tidak membuat undang-undang ya, berkenaan dan terkaitan dengan artificial intelligence. Ya, scammer, ya dia guna tak ada, saya tak peduli ya, saya tak peduli, saya tak layan pun. Lepas tu suruh guna tag dia punya phone lah, apa aku kisah. Relax lah. Kita orang dulu bila pergi pantai pakai bikini body. Kita dulu ada bikini body kot. Kalau sekadar kau orang nak gambar-gambar acah-acah tu tak payahlah ya. Aku modern, ultra modern dulu ya. Guna malam. Okay, kalau guna Nivea macam ni, sebelum tidur tu you letak lah vitamin C apa. Lepas tu you ambil sikit je, you jangan guna banyak ya. Sebab kita bukan negara sejuk ya. You guna macam satu tu. Lepas tu you letak kat tangan. Lepas tu you apply lah dekat leher. Macam tu. Memang saya guna benda tu dari dulu lagi. Dari muda lagi. Ni kita nak cerita rang undang-undang tahanan rumah. Okay, KDN beri penjelasan Khamis ini. Siapa yang nak beli, lepas tu korang yang nak beli apa ni, yang ada penyakit kencing manis, darah tinggi atau borderline tu, korang boleh beli juga yang salon cinnamon tu. Macam tu je. Lepas tu yang benda Nivea tu korang belilah. Boleh guna untuk badan. Cuma satu bekas tu kan, you orang akan boleh guna sampai 3 bulan tau. Sebab you orang boleh guna seluruh badan. Sebab dia moisturizer yang paling baik. Sebelum you tidur, you pakai benda tu. Sebab kalau orang pakai aircon kan, sebab dia kalau you pergi Europe pun, you bawa je, you guna yang biru tu. You jangan guna yang lain. Tak payahlah nak pakai lame-lamenya, you guna yang tu je. Macam tu. Tak payah ngambilkan duit. Beli yang murah-murah tu, tapi dia memang berkesan. Sebab Kak Ros guna. Kau tengoklah, aku keluar masuk hospital ya. Kalau muka orang lain keremput dah ya. Tapi Alhamdulillah ya, kita jaga baik. Lepas tu kita pun guna benda yang tak ngarut-ngarut. Kalau bermuka berminyak macam ni, you kena pakai vitamin C dulu. Lepas tu you letak sikit je. You ambil satu
Mana aku punya Nivea ni? Anak aku ambil. Anak aku gunakan pula. Kita semua. You just ambil satu sikit je. Lepas tu you macam buat dekat tangan, baru you letak. Sebab sebenarnya muka you dry tu sebab mungkin pemakanan you salah. Actually untuk kurangkan muka berminyak ni ya. Saya bagi petua lah dulu. Betul, satu calik. Satu calik macam tu. Lepas tu you baru letak. Sebab you letak vitamin C dulu. Okay, vitamin C brand apa pun you nak beli boleh. Yang dekat beg kuning Kak Ros tu pun ada. Sebab Kak Ros memang gunalah ni. Kak Ros guna ya. Tapi kau guna 1-2 drop maksimum ya. Tak payah guna banyak-banyak tau. Saya tak faham orang ni guna banyak-banyak. Okay, lepas tu bagi dia kering, baru you letak Nivea macam tu. Satu calik saja. Okay, sebenarnya sahabat-sahabat, untuk mengurangkan masalah kulit berminyak ni, dia ada petua dia juga. Dia ada petua dia juga. Tapi orang kita ni tak rajin sangat nak buat. Sebab dia selepas sebulan baru kita nampak result dia. Petua dia, you tahu tak apple hijau tu? Granny Smith ke apa-apalah yang apple hijau tu. Ini petua ni, lepas pakai krim baru letak bedak ke Cik Ros? Faridah, tak payah letak bedak lah. Kalau malam tu tak payah. Sebab saya cadangkan ya. Kalau you nak pakai bedak pun boleh. Tapi kalau malam you tak payah pakai bedak sebab dia akan clog you punya muka. Ni, apple hijau tu ambil lah 2 biji. Okay. Ini untuk orang yang penyakit kencing manis darah tinggi pun boleh guna. Okay. You ambil apple hijau tu. Okay, you buang kulit ya. Basuh dan buang kulit. Potong kecil-kecil. Lepas tu you blend. Every day you minum untuk breakfast. Tak payah nak tambah gula lah. Tapi kalau korang macam kurang gula tu, kena ambil gula lah. Ini memang untuk orang yang biasa-biasa boleh. You buatlah sampai sebulan. You tengok badan you pun tak akan ada bau busuk. Kalau perempuan, dia sangat baik ya. Dan kalau untuk lelaki pun, you tak akan ada body smell. Mengurangkan. Waktu siang. Waktu siang ni kita selepas vitamin C tu you letak sikit saja ya. Lepas tu you nak pakai bedak apa boleh lah. Tapi sebenarnya digalakkan gunakan untuk waktu malam sahaja. Baru dia boleh kembalikan kita punya moisture. Sebab kadang bedak apa-apa kan banyak benda you pakai kan. Nanti dia akan lagi tak elok muka you. Lebih baik you pakai waktu malam sahaja. Sebab moisturizer ni dia bertindak waktu malam. Apple cream diminum. You minum lah hari-hari. Kalau orang perempuan minum ini sangat bagus ya. Lelaki minum pun bagus. Sebab nanti mengurangkan body smell ya. Lepas tu body odor you tu, Kak I dah cakap ya. Kalau you minum kopi, you letak sedikit Ceylon cinnamon tu. Lepas tu you letaklah bunga cengkeh. You blend lah bunga cengkeh tu. You letak secubit tu letak. Everyday you amalkan. Kalau badan you sangat busuk pun dia akan hilang. Sebab dia mengurangkan kandungan sulfur dalam badan. Ada orang dia bersih tapi dia berbau. So this is the thing. 2 biji saja. 2 biji yang kecil ya. Kalau yang besar tu 1 je lah. Sebab dia akan membantu ya. Dia akan membantu. Macam orang kan ada setengah muka tu dia macam kulit dia macam sangat tebal minyak-minyak ya. Tapi dia memang membantu. Selepas kalau you gigih buat ya, InsyaAllah macam seminggu you buat 3 kali 4 kali ya. Dalam sebulan you boleh tengok perubahan ya. Waktu pagi. Pagi aja. Tapi kalau macam malas, orang malas dia petang malam lah sebelum tidur. Tapi seeloknya waktu pagi. Seeloknya waktu pagi. Memang macam tu ya. Sebab ini faktor kesihatan juga. Sebab kita orang nak korang sihat ya. Muka you berubah tau. No, muka you akan jadi lagi bersih. Lepas tu badan pun tak akan berbau ya. Benda ni kita penting juga. Sebab kalau muka cantik pun kalau bau tu laku keras. Apple hijau sahaja ya. Yang murah tu je. Jenama apa vitamin C tu. Kak Ros guna yang OTMT. Dah Kak Ros punya beg kuning ada. Macam tu.
Tapi kalau korang tak nak beli yang tu pun tak apa, korang beli je jenama mana-mana. Tapi so far Kak Ros guna yang tu lah, sebab dia kombinasi dengan Nivea tu okey. Macam tu. Mak Lampir, kau tak payahlah kata dah apa tu, sebab kau ni memang muka tak ada masalah. Kulit muka kau elok, Mak Lampir. Orang ni yang kulit muka ada masalah. Minum dengan pakai je ke? Minum apple hijau tu lah. Macam tu. Lepas tu sahabat-sahabatku, Kak Ros nak bagi tahu, korang jangan dah duduk melantak banyak sangat vitamin C ya. Dia boleh menyebabkan kidney you rosak. Okey? Ini taksub. Ada orang taksub vitamin C. Itu semua barang vitamin C ya. Sebab tu Kak Ros tak kata korang kena makan vitamin C. Vitamin C sebaiknya you makan buah-buahan. Lepas tu bila you ambil apple hijau 2 biji tu, it will be enough for you ya. Waalaikumsalam semua. Mak Lampir, yelah kulit kau elok, sebab tu kau tak nak dengar. Orang lain ni kulit ada masalah. Kakak kau terpaksa bagi nasihat ya. Macam mana Kak Ros? Tak ada jeragat pun. Saya jeragat tak ada, tapi parut ada ya. Kesan daripada kena bola daripada anak saya ya. Tapi jeragat tu tak ada lah. Cuma yang parut tu ada juga, tapi dia semakin hilang ya. Macam ni, kalau you ada jeragat ke apa, you kena konsisten buat. Dia kadang-kadang setahun 2 tahun dia akan hilang sikit-sikit. Jangan pakai mercury ya. Jangan pakai mercury. It's okay lah muka ada jeragatnya. Kau tempel lah macam Kak Ros. Ada juga ni sahabat. Alah korang ni. Saya kunyah 3 biji limau kasturi 2 kali seminggu. Okey, ingat kulit limau kasturi tu sebenarnya boleh elok dimakan. Boleh dimakan. Tapi kalau terlampau banyak, dia memberi stres kepada kidney ya. Saya dah tua. Dah tua. Ya terpaksa cerita lah, sebab korang ni nak cantik tapi nak instant. Tak apa. No. Ini untuk kesihatan you all. Sebab korang kalau handsome pun, kalau badan bau macam tu, sulfur. Orang ni bukan sebab dia kotor, sebab badan dia banyak sulfur. So bangun pagi, kau ambil Ceylon cinnamon tu, kau letak 1 clover, 1 cup tu, letak dalam minum dengan kopi ke apa. Lepas tu minum. Everyday you buat macam tu, badan you tak akan berbau ya. InsyaAllah lah, insyaAllah dia akan mengurangkan. Lepas tu kalau kau nak malas sangat tu, kau belilah spray dengan si zest tu. Tapi yang tu kalau kau malas lah, jenis orang keturunan malas ya. Sebenarnya minum macam tu, kalau darah tinggi kecil manis pun dia akan kurangkan. Ya, ini tak mahal kot. Ini tak mahal ya sahabat-sahabat. Macam apple semua tu bukannya mahal. Bukannya korang everyday kena makan. Mungkin hari ni makan, hari ni minum, esok tak minum, Macam tukar-tukar lah, tukar-tukar. Mak Lampir kulit dia dah elok, sebab tu dia tak nak dengar. Budak-budak muda, orang asli pakai lumpur je lah. Tapi kita ni, kau nak cari mana lumpur? Macam tu. Tak okey. Hari-hari limau kasturi semua tak okey. Sebab tu kita kena selang-seli ya. Moderation. Moderation. Kat Kuala Lumpur banyak. Akak tak guna bedak sejuk. Tak, saya pakai benda-benda biasa tu je. Sekarang bukan jenis orang yang rajin nak mentenyeh muka ya. 2 kali seminggu aja. Macam Anwar Abbas tu cakap ya, macam limau kasturi tu. Sebab tak boleh banyak sangat ya. Moderation, sederhana. Sebab macam ni ya, lelaki, especially lelaki ya, dia tend untuk berbau. Sebab itu lumrah ya. Lumrah manusia. Kak Ros pakai serum. Tak ada. Saya pakai benda biasa je. Yang saya tunjuk kat you itu je pakai. Lepas tu kadang saya pakai retinol. Nanti saya letak dekat bag kuning saya benda ni. Nanti saya ajarlah guna dengan betul ya. Sebab benda ni tak boleh.
Okay, back to the lelaki ni. Korang nanti beli cinnamon dekat Kak Ru punya beg kuning tu. Lepas tu kau ambil bunga cengkeh tu. Blend kan. Macam hidung bunga cengkeh, ingat ya. Blend kan. Lepas tu simpan dalam bekas elok-elok. Setiap kali nak minum kopi waktu pagi. Okay, waktu pagi. Okay. You letaklah sedikit serbuk kayu manis dan 1 pinch sahaja ya, 1 pinch. Kau jangan berpinch-pinch punya. Orang jangan lawan guru. Guru kata 1 pinch pun letak macam tu. Tak adalah, janganlah. Tak payah. Kalau berbau ni memang aku hidung tak fungsi Anwar Abbas, tapi tiba-tiba kalau orang bau busuk memang hidung aku fungsi, aku muntah. Aku cakap betul. Hidung Kak Ros tak berfungsi ya. Tinggi cantik macam ni pun memang tak ada fungsi. Dia kadang-kadang saja, very very rare lah. So minum dengan kopi. Lepas tu kalau you orang buat macam tu, jadi kalau yang macam mau say terima kasih, kalau yang buat apple tu jadi tengah hari kau orang ambil apple, macam tu je. Tapi you jangan ekstrim lah, sikit-sikit cukup lah. Bau kaki tu alamatnya kau gendam aje lah dengan Epsom salt tu. Lepas tu tolong pembersih. Bau kaki tu maksudnya korang ni stocking tak tukar. Ya Allah. Korang jangan main-main ya. Kaki is very important part of the body tau. Ya, kadang-kadang orang lelaki handsome tapi motor kaki. Aku geli, aku tak boleh punya. Namcong ketawa. Seriously abang ni ketawa. Aku geli. Ya, sebab tu Chris Adriana, sebab tu orang Arab dia kena minum benda tu. Sebab kalau dia tak minum benda macam tu, I'm sorry to say, dia punya minyak atar ke, dia minyak ud pun memang tak boleh lah. Memang dia angkat ketiak, you akan pengsan punya. I'm sorry I have to tell this ya. Sebab dia orang punya pemakanan lebih banyak daging-daging. Daging ni meningkatkan sulfur dalam badan. Tak boleh sahabat. Sebab tu dia orang buat macam tu. Cumanya masalahnya ya, memang macam tu sahabat. Aku tak boleh tahan. Minta maaf lah, Iran ke orang dari Middle East, Persian, dia punya bau badan memang sangat teruk. Kenapa? Sebab dia punya pemakanan. That's why orang yang macam banyak makan daging semua tu, tolong makan apple ya. Lepas tu buatlah yang macam Kak Ros saja. Kak Ros cakap benda-benar. Korang ketawa. Seriously. Korang tak pernah ke? Dia orang, aku dulu kan, dah lah pendek kan. Kak Ros 5 kaki 4 saja. Dia orang tinggi-tinggi. Dia orang angkat tangan. Tiba-tiba hidung berfungsi. Aku terus nak muntah dalam aeroplane tau. Kalau bau mulut tu ya macam biasalah, you guna clover ya. You letak bunga cengkeh ya dalam air suam. You tunggu sekejap. Lepas tu you gagal lah. You buat hari-hari. Yang tu boleh buat hari-hari. InsyaAllah dia akan hilang ya. Sebab sebenarnya bukan, most of the time, bukan you pengotot, tapi badan you banyak sulfur. Tiba-tiba hidung berfungsi. Hidung saya selalu tak bekerjasama ya. Saya pernah naik masa Pakistan Airlines punya plane ya, masa pergi Karachi ya. Tiba-tiba waktu tu lah hidung berfungsi. Anak saya kesian dengan saya ya, sebab saya muntah ya. Mak Lampir ketawa. Macam tu ya Allah. Aku ni cerita sebab benda-benar sahabat-sahabat. Kak Ros terpaksa ajar sebab macam ni. Ada orang lelaki, kaki dia kalau dia buka socks, you akan nak mati punya. Sebab kenapa? Socks yang sama dia pakai 1000 kali. Muka Kak Ros licin. Taman Syurgaku, muka Kak Ros licin ni alhamdulillah sebab Kak Ros ikut belah ayah Kak Ros ya. Ayah memang tak ada jerawat. Jerawat kita tumbuh dalam telinga, dalam hidung. Meraung juga kita ya. Jerawat tak tumbuh kat muka. Very rare. Tumbuh dalam telinga, dekat hidung, kadang-kadang dekat lutut. Macam mana nak hilang? Itulah Kak Ros kata, korang minum kopi, tolong letak 1 pinch serbuk bunga cengkeh. Lepas tu
Bila bangun pagi, gagal, korang tak payah pakai Listerine. Korang kena pakai bunga cengkeh. Korang ubat orang yang badan banyak sulfur, memang kena guna bunga cengkeh. Dalam mulut penuh jerawat. Mana ada dalam mulut jerawatnya? Ya Allah, ya Allah. Ni dia dekat dalam telinga. Kadang-kadang saya akan sakit telinga lah. Macam tu, aduh telinga aku sakit. Anda tahulah tu jerawat tumbuh. 1 cubit bunga cengkeh ya. Itu mata ikan. Orang kalau jerawat dalam mulut tu tak adanya, itu bukan jerawat, itu ulcer. Tonsil stone, you gagal lah dengan bunga cengkeh. You tahu tak? Daripada you habiskan duit banyak kan. Okay, you ada satu botol macam ni. You ambil macam satu sudu ya, satu sudu besar bunga cengkeh, you letak dalam ni. Okay, 1 hari dia you biar dekat luar. Esoknya you simpan dalam fridge. Bangun pagi, bila you nak gagal, you ambil untuk guna. That's it. You guna. You gantikan benda tu. Tak payah nak belilah. Gargle wash lah apa. Tak payah. Korang kalau banyak sulfur, tolong buat macam tu. Dia membantu ya. Dia membantu. Kalau mama, mama dah jadi habit. Sebab tu tak apa. Tapi bagi orang yang baru tahu ya, tolong buat macam tu. Tolong buat macam tu. Dia akan membantu kesihatan kita juga ya. Taman juga ku. Tak adalah, saya sebenarnya muka saya memang macam muka ayah ya. Kadang-kadang tu orang panggil saya macam jantan. Aku rasa aku jelita sudah. Terima kasih Bulak King. Macam tu sahabat-sahabat kita. Itulah ceritanya. Sulfur badan kita yang produce. Badan kita yang mengeluarkan sulfur tu sendiri. Sebab macam ni, kalau you makan benda-benda yang macam banyak, macam meat ya, terlampau banyak, meat, semua-semua benda tu, dia pun mengeluarkan sulfur juga. Macam you perasan orang-orang yang vegetarian ya, vegetarian perut dia besar, beer belly dia banyak ya. Bukan banyak lah, maksudnya ke depan lah, besar, perut besar lah. Bukan sebab dia makan banyak, tak. Sebab kalau you makan vegetarian saja, dia akan ada fermentation. Macam tu. Minum air cengkeh, apa rasa? Rasa dia macam berangin, macam tu lah. Rasa macam cengkeh biasa je. Tapi you just gargle je. Gargle sikit, dah. Buncit, boroi. Ya, besar. Bukan sebab dia makan banyak ya. Sebab pemakanan you akan membentuk tubuh you. Macam Kak Arus lah kan. Sekarang aku rasa aku gemuk lah ya. Sebab 77 kilo tu bagi Kak Arus sangat besar ya. Tetapi bila Kak Arus dekat Afrika, Kak Arus makan apa? Avocado, pineapple, ikan, nasi. Nasi makan juga ya. Kita kan pecinta nasi. Muka macam ni pun pecinta nasi juga. Lepas tu, itu je lebih kurang Kak Arus makan. Kak Arus tak makan merapu. Lepas tu kalau Kak Arus duduk sana, sekejap je pada Kak Arus akan jadi kecil. Sebab dah tak ada masalah kesihatan lah dekat sana. Badan kita dibentukkan oleh apa yang kita makan sebenarnya. Yelah, masih idea, tapi saya rasa ni, saya ni macam besar sebab biasa kita tak berat macam tu. Macam tu. Tak makan nasi tak boleh menggigil. Saya sebenarnya tak apa. Saya makan roti aja. Tapi kadang-kadang saya buat macam bubur nasi ya. Macam rindu lah. Sebab dekat sana beras Thailand murah. Itu kita tak boleh. Cengkeh hidup atau powder. Macam ni. Beli cengkeh. Untuk cengkeh ya. Beli cengkeh hidup. Lepas tu blend sendiri. Bukan beli yang powder. Nak tanya. Kalau saya tak boleh makan petai. Kalau makan petai saya alergi. Dia macam tak boleh nafas macam tu. Macam tu. Bidang besar je. Tapi itulah. Tapi macam, tengoklah Kak Arus dalam VTT Kak Arus macam mana. Macam tu. So, macam tu. Bau mulut tu lah Kak Arus kata, buatlah air cengkeh. You letak satu botol ni kan. Satu botol ni berapa ya?
500 ml ya. 250. Korang okey, ini 500 ml, 500 ml. You letaklah satu sudu bunga cengkeh, you letak dekat luar selama 1 hari. Lepas tu bila colour dia dah berubah, you letak dalam fridge, and then every morning bangun gargle. Sebelum tidur pun gargle. Macam tu. Beras Thailand memang murah ke dekat Afrika, dekat Cameroon? Murah. Lagi murah daripada Malaysia. Dia ada beras, even beras nasi dagang ada, pulut ada. Tak ada. Cengkeh tu letak dalam air. Kumur. Betul. Berkumur macam tu. Tak payah pakai Listerine ke apa. Kurangkan sebab dia heavy chemical ya. So lebih baik you guna benda yang semula jadi. Dan dia lagi jimat ya. Lagi jimat dan lagi selamat. Mungkinlah mama, sebab mama utara memang dia amalkan macam tu ya. Tapi memang cengkeh ni membantu. Cuma you tak boleh macam kalau you minum kopi semua tu kan, bila cengkeh masuk dalam badan campur dengan Ceylon cinnamon semua tu, you tak boleh ekstrim ya. You kena ikut sukatan yang Kak Ros cakap ya. Sedikit saja, 1/4 sudu kecil Ceylon cinnamon dengan 1 cubit cengkeh. So you buat every day. You jangan melebih-lebih. You hanya minum itu 1 kali sehari saja. Sebab you orang jangan ya. Sebab kalau terlampau banyak you ambil, nanti kalau you berdarah, dia tak ada coagulant ya. Maksudnya dia tak mengumpal darah you. You boleh bleed to death. Lepas tu ingat, kalau rebus boleh. Rebus pun boleh. Kalau orang yang rajin rebus lah, senang lah. Rebus, lepas tu rebus dia slow fire ya. Slow fire, lepas tu dia boil macam 10 minit slow macam tu ya. Boiling slow macam tu. Lepas tu tapis and ambil air tu. Dah boleh buang lah. Nak buang pun boleh buang bunga cengkeh tu. Kalau paling bagus macam kalau rajin, korang rebus lah. Dua-dua mak lampir. Tapi mak lampir badan kau tu dah sekeping. Tapi elok juga kau ambil mak lampir. Maklum lah nak maintain supaya lagi kulit mulu semua ya. Macam tu. So basically sahabat-sahabat kita, itulah caranya. Sebab macam ni orang tak faham. Sebab saya pernah pergi beberapa tempat lah, VVIP. Orang ni VVIP. Tapi bila dia buka mulut, masa tu hidung aku tak berfungsi. Cik Payas, terima kasih. Masa tu hidung ni berfungsi waktu tidak sesuai. Hidung saya ni memang tak guna ya. Waktu tidak sesuai, waktu itulah dia berfungsi. You tahu tak? Saya hampir rasa nak putus nyawa ya. Sebab bila dia buka mulut, sangat berbau. Dia VVIP. Thank you Mas Jelly. Sebab kenapa? Mereka lebih suka pergi modern medicine. Makan antibiotik. Makan gitu, makan gini ya. Sebab ingat ya, antibiotik pun boleh menyebabkan badan kita berbau juga. Sebenarnya solusi ada dekat kitchen kita ya sahabat-sahabat. Sebab malam ni kita tak nak stres-stres banyak sangat. Kita cakap benda yang memang untuk kesihatan. Sangat penting. Benda ni sebenarnya sangat penting. Sebab benda-benda natural yang kita ambil ni, dia membantu kesihatan kita. Sebab Kak Ros sendiri orang yang sangat sakit ya. Berapa lama duduk ICU, duduk ulang-alik hospital, this and that. You tengok hari tu I severe anemia yang sangat teruk. Sekarang dah bertambah baik, Alhamdulillah. Sebab Kak Ros pun maintain ya. Maintain the regime. Maksudnya pagi Kak Ros minum macam tu. Suka ke tak suka ke, pejam mata ke, biasa sambil minum kopi tu saya akan call Mek Ayu lah ya. Mek Ayu. So saya akan minum slow sampai habis. Kak Amida, saya tahu ni sebab saya memang pesakit ya. Pesakit. Lepas tu Kak Ros minum teh susu tak? Minum. Teh susu kadang-kadang kalau macam saya rasa tu, saya letak apa ni, sedikit kunyit, macam tu. Jadikan rutin. Biasa Mek Ayu lah yang meneman saya untuk menghabiskan teh herba. Tapi ingat,
minumnya hanya 1 kali, jangan banyak kali ya, sebab kita rasa kita nak cepat, tak boleh. Sebab benda-benda yang bersifat adaptogen ya, dia masuk dalam badan kita, dia slow dia mengubah benda, kita punya beradaptasi dengan badan kita. Kita tak boleh minum sangat banyak ya. Pengambilan banyak tidak dibenarkan sebab dia akan menyusahkan kita. Susu halia kunyit Kak Ros, halia tak boleh ya, sebab dia tekak Kak Ros kan ada isu kan. So benda tu dia akan macam burukkan keadaan. Okey, halia you tak boleh minum hari-hari juga sahabat ya, sebab saya ada ICU tu sebab saya ada, actually masa saya balik dari Pakistan dulu, saya kena racun ya. I been poison lah. Jadi saya balik pergi HKL je lah ya, sebab kalau kes-kes yang kritikal, tak ada tempat yang akan terima you selain HKL. So itulah yang merawat saya tu Profesor Badrul, yang membantu saya Dato' Abu Sama, macam tu. Macam tu. Ya. Saya 2 kali kena racun. Satu di Thailand ya. Saya tak tahu, selepas saya makan grapes ya, tiba-tiba saya rasa lain macam dah. Saya mula muntah, macam ada lendir darah. Lepas tu tiba-tiba saya tengok tangan saya ni, dia macam keluar bintik darah. Keluar darah daripada setiap saya punya roma, dekat muka semua. Tapi nasib baik masa tu hotel tu dia sekarang apa nama dia, tapi dulu nama dia Radisson Blu. Radisson Blu tu dia dekat Praranai, dia connected dengan Hospital University. So the hotel manager tu dah jadi kawan kan. So I just call her. Lepas tu dia terus bawa saya ke jumpa tu. Dia kata nasib baik saya datang cepat, kalau tidak saya kaput. Sebab saya diracun. Lepas tu dia orang check lah, rupa-rupanya diracun daripada buah grapes tu lah. Ni Mak Lampir ni sakit apa ni? Lepas tu yang kena santau tu, lepas tu kemudiannya macam ni sahabat, kita susah orang benci, kita kaya orang benci, kita berkuasa orang benci, kita tak ada apa-apa pun orang benci. Ya Kak Maria, saya terpaksa lah bertahan ya, saya bertahan. Yalah, saya ni macam anak yatim kan dari kecil-kecil kan. So I have to fight for myself lah, dan Tuhan pun membantu ya. Saya rasakan Tuhan selamatkan saya kan, untuk saya kembali berbakti kepada rakyat. Saya setting. Sebab tu apa yang saya buat, macam pendedahan yang saya buat tadi, saya tahu tak ramai orang berani bercakap ya, tapi memang saya terpaksa cakap untuk menyedarkan rakyat-rakyat kita, menyedarkan sahabat kita bahawa ini yang sedang berlaku pada negara kita. Sebab bagi kita nyawa ni Tuhan bagi pinjaman. That's why Kak Ros kata ya, Kak Ros tak akan buat benda-benda. Sebab hari tu you ingat tak, semalam ke 2 malam yang lepas, ada orang kata Kak Ros kalau bagi 5 juta Kak Ros senyap. No, saya nak senyap buat apa? Saya tak akan senyap. Saya akan senyap bila rakyat saya dah rasa bahagia. Maksudnya rakyat saya berkecukupan ya. Rakyat saya dapat menjalani kehidupan yang baik. Maksudnya semua orang ya, dari yang golongan atas, sederhana, pertengahan, bawah, semua terjaga. Baru saya senyap lah. Masa tu saya senyap. You tak payah bagi apa pun saya senyap. Sebab berbanding 5 juta dengan penyiksaan yang kita dapat sebab kita tidak menunaikan tanggungjawab kita pada rakyat ya, itu satu benda yang sangat besar ya. For me, ni aku heran apa kan. Kita heran apa sahabat-sahabat, sebab saya pun yelah macam itulah sahabat-sahabat, cuma dekat Malaysia sajalah saya keadaan macam ni, sebab saya pun belajar juga ya. Sehandal-handal kita pun kena belajar juga, jatuh barulah kita tahu. Macam tu. Terima kasih sahabat. Ya, racun ni biasa orang pengecut je buat macam ni. Ya, saya bagi pandangan yang benar supaya kita tidak dipesongkan. Rakyat kita tidak dipesongkan. Iba ada tip tak Kak Ros? Saya cancer survive impact fragment treatment kilang eyelid, saya dah rosak. No, kalau you ada cancer ya, you memang kena jaga pemakanan. Dan kalau makan sayur semua tu, you kena sangat-sangat jaga.
Sebab saya tengok ya, kawan saya yang dekat New York ya, ini anak philanthropist and my best friend jugalah ya. So basically ya, dia memang kesembuhan dia tu diperolehi daripada tukar diet yang benar. Maksudnya dia tak makan yang benda-benda yang artificial, yang macam yang processed food. Lepas tu sayur-sayur yang tak tentu ya, yang ada bahan kimia semua dia tak makan. Dia lebih makan macam ikan kecil yang biasa-biasa ni, benda yang dia tahu. Macam tu. Processed food jangan makan. Lepas tu satu lagi ya, buah-buahan pun kena tengok juga ya. Sebab ada buah-buahan, kenapa? Ada setengah buah you makan tak apa, tapi setengah buah you beli tempat lain boleh makan. Sebab kandungan bahan pengawet dia tu sangat tinggi ya. Ya, organik pun kena check betul-betul juga Mr. Smith. Sebab sekarang ya, dia orang kata organik tapi dia orang pun guna pesticide juga. Waalaikumsalam. Kata saintis kita boleh elakkan junk food memang sangat bahaya. Kalau ada kekurangan kering tekak, so far belum lagi. Nanti Kak Ros sedang mengeksperimen ya. Sebab Kak Ros dari hari tu batuk ke, kadang-kadang tekak saya kering ya. Iba sama. Ya, organik yang real ya, yang ditanam-tanam sendiri ni. Kurangkan gula dalam makanan. Betul-betul kurangkan gula dalam makanan. Hidroponik. Hidroponik pun kena tengok juga Karpi. Kalau dia letak banyak treatment ya, untuk pesticide ya, dia letak dalam air tu, itu tak boleh juga. Anwar Abbas cakap lah apa tu, makan lebih protein ya. Protein ambil lah daripada ikan ya, seeloknya ikan ya, seeloknya ikan. Sebab Kak Ros pun makan ikan, Kak Ros ataupun kambing. Kak Ros suka makan kambing. Ya, betul-betul. Okey, alhamdulillah Linda ya, alhamdulillah. Luas knowledge. Sebab saya susah ya, saya sakit dan saya tak ada orang jaga ya. So, apa yang doktor, sebab kita eksperimen ya, Kak Ros masa Kak Ros ada masalah penyakit yang tak dapat detect ya. Mula-mula memang kena racun. Selepas tu dah sihat, tiba-tiba satu malam tu pada tahun 2013 ya. Satu malam tu pada tahun 2013 pukul 4:02 pagi, tiba-tiba Kak Ros orang yang tak pernah ada respiratory problem. Melainkan hari tu bila masa kena racun tu it's different ya. Bermula dari situ, malam tu pukul 4:02 pagi, tiba-tiba Kak Ros rasa Kak Ros akan mati. Masa tu saya pun tak tahu bagaimana saya sampai ke hospital. Tapi doktor kata saya sedar selepas 2 hari kemudian. Doktor kata saya datang tu keadaan saya is 50-50. Doktor pun fikir saya tak akan survive malam tu. No, sebenarnya memang berlaku benda macam tu. So dari situ saya mempunyai masalah penyakit yang pelik. Hari ni x-ray, dada saya penuh dengan infection sampai doktor kata mungkin malam ni, mungkin malam terakhir you. Esok pergi x-ray sekali lagi nak mengesahkan, nothing. So dari situ lepas tu lah profesor cakap ini mungkin something not right, tapi kita teruskan juga dengan treatment. Kak Ros 75 patut 50 tak ada. 60 okey. 60. 50 tu masa Kak Ros dulu, masa Kak Ros teenage 48 kg. Itu kuh kering. Kalau korang tengok gambar Kak Ros masa Kak Ros 48 kg tu memang tulang berselerakkan ya. Sebenarnya berat badan yang sesuai untuk saya dalam 60. So sekarang ni saya rasa saya dah sangat lebih lah. Tapi ini bukan sebab saya makan, dah sakit makan ubat gemuk-gemuk je lah ya. Itu bukan gemuk sebenarnya, lepas tu dia akan turun je. Okey, sebenarnya gemuk ke apa tu, saya selalu cakap ya, kalau gemuk ni sebenarnya dia penyakit ya. Kalau gemuk ni boleh diturunkan seperti mana mudah yang orang cerita ya. Oprah Winfrey tak akan jadi gemuk ya. Kena faham tu. Sebab ada orang dia punya metabolisme dia, the nature of the badan is macam tu. Macam tu.
Terima kasih Syida. Alhamdulillah. Ya, 50 tu tak boleh. Saya 5 kaki 4 inci, 50 tak boleh. Dulu kukering ya, kukering tak boleh. Paling sesuai untuk saya dalam 62, 60. Macam tu. Macam tu. Terima kasih Taman Sugar. Ini semuanya ialah Allah bagi ya. Saya bersyukur pada Allah ya. Walaupun saya sakit, tak adalah saya kerempok-kerempok ya. Boleh kalau awak sanggup minum air biasa 3 bulan terus. Anwar Abbas, kau macam mana Anwar Abbas? Aku ni orang berpenyakit, bukannya orang gemuk sebab Azali gemuk. Ingat ya, bukan semua diet sesuai untuk semua orang. Kak Ros malam ni tak nak cerita banyak lah. Kak Ros akan cerita benda macam ni. Bukan semua diet sesuai untuk semua orang. You kena kenal diri you dulu. Sebab tu Kak Ros kata, sahabat-sahabat, ada orang, dia kena kenal pasti masalah dia. Okey, kalau orang tu memang sebab kau makan prednisolone lah, memang kau gemuk lah, kau akan jadi gemuk. Cuma kau kena maintain bagaimana nanti bila dah sembuh nanti dia akan turun. Ada orang, dia ada masalah gula kurang apa. So diet tu mesti disesuaikan mengikut keperluan individu. Dia tak ada one size fit all ya. Ada juga keturunan ya. Keturunan dia memang besar. You diet macam mana pun, melainkan you makan pil kuda. Okey, kalau you makan pil kuda, you memang boleh kurus. 2 bulan you kurus, you hilang 15 kilo. Ros cantik. Kopi Radik. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Ros ni memang berat badan Kak Ros memang kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun ya. Jadi Kak Ros macam tak adalah stres macam orang yang fikir bagaimana nak kurus. Macam tu. Sebab kita jangan kena ikut BMI dan ikut keperluan badan kita je Kak Maria. Sebab ada orang dia kena makan protein jenis apa lebih. Sebab tu kita kena buat blood test baru kita tahu ya. Sebab ada orang walaupun dia BMI okey tapi dia punya kolesterol sangat tinggi. So dia kena pergi check, baru doktor akan advise dia makan apa yang sesuai. Kalau berat 75 kilo macam mana? Kalau 5 kaki 4 inci macam Kak Ros je lah, ada shape lah. Tapi kena faham juga, ada orang dia punya nampak tak gemuk tapi sebenarnya dia gemuk sebab dia terlindung sebab dia lemak dekat perut terlampau banyak ya. Sahabat, kalau lemak dekat perut terlampau banyak is bahaya ya. Dia boleh meningkatkan risiko you dapat penyakit kencing manis, darah tinggi dan heart attack. Ketam kayu, Radik ya. Ya, ikut blood group juga dan ikut kita punya keperluan badan. Sebab biasa doktor akan buat full body check up ni, kita punya blood. Lepas tu dari situ dia akan tahu, okay, you macam you diet, you tak boleh potasium tinggi, you tak boleh ini ni ya. Sebab dia memang kena ikut. Ada orang diet pisang, akhirnya dia mati. Sebab badan dia tak boleh terima potasium. Ada orang exercise, buat exercise heavy ni, HIIT ni, high intensity punya exercise, lepas tu buah pinggang hancur. That's why benda-benda ya sahabat, ini Kak Ros memang kena cerita. Sebab you orang jangan terpengaruh ya dengan minum coklat boleh kurus semua-semua tu ya. Salah seorang pengasas yang buat coklat tu aku kenal, kawan aku ya. Tapi aku tak sebulu dengan dia. Dia orang sahabat pergi cucuk fat melting. Kak Ros TV Brazilian. Okay. Cik Rosma. Ya, keturunan. Sahabat kita, kalau kau tengok artis-artis tu, ada yang dah kerak perut, ada yang pergi cucuk fat melting tau. Lepas tu dia kata, oh ini dia guna krim, ini dia makan itu. Itu merapu je semua. Merapu je. Saya tahulah sebab sahabat kita, Cik Il, ya. Sebab macam ni, sahabat saya tu adalah seorang beautician.
Betul Kak Maria. Sebab kita kena check potasium tinggi, tak boleh makan pisang ya. Lepas tu yang mengarut kata hilang 15 kilo sebulan. Itu you tahu tak, badan manusia ni kalau you hilang lebih daripada 5 kilo sebulan, you kena pergi check sama ada you kena kanser atau you ada masalah tertentu. Sebab you ingat ya, bila badan tak ada fat, dia akan menjejaskan kognitif you punya otak. Bila you tua, you akan jadi apa? You akan jadi Alzheimer. You akan jadi nyanyuk. Sebab tak ada fat dekat kepala. That's why you boleh turunkan berat badan, tapi jangan jadi ekstrim kuih. Tak boleh, bahaya. Sebab tu you tengok artis-artis bila tua, nyanyuk lah, hilang ingatan lah, apa-apa. Punca-punca thyroid saya tak tahu ya. Ha, 60 plus ya. No, Mak Ngadah nampak cantik ya. Dia macam maintain ya, maintain. Sebab yang penting ya, sebenarnya kita nak nampak cantik ni supaya pleasant. Bukan sebab kita nak bangga-banggakan, tak. Tapi kita mesti disesuaikan dengan pemakanan dekat dapur. Bukan maksudnya you tak boleh makan benda-benda suplemen tu, boleh. Macam kalsium semua, you jangan makan benda tu. Sebab kalsium ni, kalau you ambil benda tu, sebenarnya dia boleh membahayakan you. Kurang iodin. Pok Teh kata kurang iodin. Mungkin Pok Teh tahu pasal thyroid. Sebab Kak Ros tak ada pengalaman ya. Minum apple cider sebab dia nak ngurangkan pH dalam perut, boleh. Tapi minum dengan sangat cair ya. Sebab nanti dia akan merepukkan gigi. Macam tu. Kurangkan garam dan ikan kering. Itu untuk orang-orang yang memang borderline ya, borderline darah tinggi. Boleh lah tu kurangkan garam semua tu. Aku kalau kurangkan garam, pengsan lah ya. Low blood pressure terus, tak ada garam. Bayu, yelah kadang-kadang macam tu. Tapi Alhamdulillah Tuhan masih melindungi kita. Lepas tu kita makan ya, kalau boleh makan minum ni, makan yang normal-normal sahaja ya. Sebab tu yang pasal tangerine tu, Kak Ro kata tak payah kau nak jus-jus. Sebab you tahu kan, yang buat jus-jus ni, dia orang guna flavor dan smell daripada perfume industri tau. Bukan yang real. Kena senaman jalan kaki. Jalan kaki tu wajib lah sahabat-sahabat. Paling tidak ya 10,000 langkah sehari ya. Amalkan minum Asia Redox. Okey. 10,000 langkah wajib ya sahabat. Okey, sahabatku, Kak Ros nak bagi tahu semua benda yang ada kalsium ya, macam vitamin kalsium apa, jangan ambil. If you need to absorb the calcium, buat macam ada satu petua Kak Ros ya. Susu. Okay. Lepas tu you perah lemon. Lepas tu you kacau-kacau, you biar sekejap. Lepas tu you letaklah gula ke apa untuk manis sikit. Lepas tu makan. Benda tu akan membantu menyerap kalsium. That is the best source. Jangan makan pil kalsium. Pil kalsium tu tak tahu pergi mana ya. Dia akan menyebabkan plak dekat you punya arteri ke apa. Okey. Untuk halia hitam, I tak tahu. You jangan ambil benda-benda yang ada active ingredient dengan keterlaluan. Maksudnya kalau you ambil satu bahan. Tak boleh. Sebenarnya kalsium ya, kalsium sebenarnya tidak digalakkan. Sebab dia tidak tahu mana pergi. Cara paling mudah dan murah, beli susu full cream tu. Okey. Ambil satu gelas kecil ya, satu gelas kecil sajalah, dalam 100 ml macam tu. Okey. Keluarkan dari peti, perah limau ke lemon. Kak Ros guna lemon ya. Lemon. You kacau sampai dia berkelodak macam tu. Bagi dia rest kejap. Lepas tu letak sikit brown sugar. Lepas tu minum. Dan dia pun sangat bagus untuk kesihatan ya, untuk digestion. You buat benda tu
macam 2 hari sekali, 3 hari sekali, dia akan membantu penyerapan kalsium. Sebab dia itself ada kalsium. Full cream boleh, fresh milk boleh. Tapi saya guna full cream. Jangan guna low fat. Low fat itu penuh chemical ya. Okey Pok Teh. Okey, bye Pok Teh. Sebab Kak Ros pun pukul 10.30 Kak Ros nak berhenti. Ya, macam yogurt dengan Tairu. Yes. Macam yogurt dengan Tairu. Cuma kita buat sendiri, sangat fresh dan you terus makan macam tu. That's it. Sudah. Kalsium tak boleh. Kalsium suplemen memang tidak digalakkan. Sebab dia memang boleh menyebabkan plak dekat arteri. Yalah, dia jadi ketul-ketul ya Kak Maria. Dia ketul-ketul macam tu. Dia macam gumpal-gumpal macam tu. Lepas tu dia minum milk apple cider. Tak pernah cuba. Jangan test. Sebab milk dengan apple cider, dia akan ada active reaction. Jangan cuba. Benda yang kita tak pasti, tak ada medical punya benda, jangan cuba-cuba. Sebab lemon dengan susu ni, dia dari azali lagi. You buat sikit saja. Kalau mula-mula ni, you buat 50 ml sahaja. Minyak ikan omega, okey. Alhamdulillah, Kak Ros cantik ya. Macam saya ni, badan saya ori. Tapi, keluar masuk hospital, tahu-tahu sendirilah ya. Kita orang mendapat banyak ujian ni. Terima kasih. Okey, sahabat-sahabat kita. Apa lagi nak tanya? Sebab macam ni ya, Kak Ros nak gerak dulu malam ni ya. Sebab malam ni, kita tak banyak benda. Lepas tu Kak Ros nak relax sebab besok Kak Ros ada kerja. Satu gelas banyak mana? Macam 100 ml lah ya. Ubat cair darah. Oh, itu untuk orang apa tu? Orang dah tinggi. Statin. Orang tak makan dah statin. Statin sangat bahaya untuk kesihatan kot. Baik you pergi cari benda yang herbal ya. Macam tu. Astaghfirullahaladzim. Lemon 1 biji. Bukan 1 hiris je lah sahabat-sahabatku. 100 ml susu, 1 hiris lemon. Extra virgin olive oil bagus. Janganlah letak satu biji lemon tu kau orang nak ceret beret ke macam apa. Saya lengkuas. Lengkuas kau nak buat apa mak lampir? Kalau kau nak makan lengkuas tak ada guna juga. Nanti mulut kau tu bengkak. Dah lah. Nanti terus botok-botok semacam tu ya mak lampir. 1 biji lemon. 1 biji lemon ni kadang-kadang dia boleh meningkatkan masalah kita punya penghadaman juga. Sebab tu kita tak boleh ambil lebih-lebih. Moderation. Terima kasih ya Samri. Tolong subscribe dekat YouTube nama Kini. Okey, saca inci boleh ambil tapi jangan keterlaluan. Kalau eczema tu minta nanti Zaini, minta dengan kalau kulit-kulit ni kan, you minta dengan ni si Zest tu, dia ada spray lemongrass dia jadi. Itu Kak Ros memang gunalah sebab kulit Kak Ros pun agak sensitif kadang-kadang ya. Kita macam spray satu badan macam tu. Okey, so sahabat-sahabat, Kak Ros tinggalkan you all dengan doa ya. Tan Sri Muhammad Kamil dilantik sebagai pengerusui teknologi. Tak nak Petua untuk kolesterol. Nanti esok Kak Ros bagi tahu. Nak kena sesuaikan dengan apa yang ada di Malaysia. Sebab Kak Ros akan bagi petua yang korang boleh buat dekat rumah je ya. Dekat rumah saja. Tak perlulah nak pergi beli-beli barang. Macam tu. Zest nanti follow Zaini, follow ZEESS. Zest. Yang ada gambar macam gambar barang tu. Dia memang bagus ya untuk eczema. Sebab saya hari tu ada bagi pada satu doktor ya. Saya ada bagi pada satu doktor, dia guna, alhamdulillah. Cuma macam ni, kalau you ada eczema, you tak boleh guna sabun-sabun yang dibuat daripada lye yang tu ya, tak boleh ya. You kena guna sabun-sabun semula jadi sahaja. Okey. So sekarang Kak Ros tinggalkan. Ya Allah, NZ. Cincau. Ini you nak makan, tengok you punya kesihatan. Boleh makan, tapi korang janganlah makan banyak.
natural thing you ambil sikit-sikit sebab dia akan beradaptasi dengan kita punya badan. Tapi kalau you ambil banyak, nanti you cek beret, you rasa kesejukan, you rasa sakit urat, cincau herba, tak tahulah saya. Kalau saya tak boleh, macam tu. Tak apa sahabat. So untuk kolesterol ya, Adriana nanti tomorrow I will find. Saya akan carikan ya. Carikan apa yang ada bahan dekat Malaysia. Okay, besok kita live pagi. Pagi. Sebab besar kemungkinan petang dan malam tu mungkin tak ada. Kita tengok. Tapi pagi tu saya akan live lah dalam pukul 9. Okay. So, insyaAllah kalau tak ada apa-apa, Kak Ros tinggalkan you all dengan kasih sayang dan doa ya. Semoga Allah menjaga jasmani dan rohani kita agar kita semua sihat, dilindungi dan esok panjang umur, kita murah rezeki, kita jumpa ya. Okay, bye. Esok tak apa, Yuyun pukul 9.